Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada hari ini dalam majlis ilmu di mana kita telah bercuti panjang, masya-Allah, dan kita bersyukur Allah berikan kita masih lagi dengan kekuatan dan kesihatan untuk menambahkan siri amalan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan tentang sifat-sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada ayat surah Al-Maidah tu yang Allah ceritakan di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan sahnya solat kita apabila wuduk kita clear, sah. Maka di sini mengingatkan kepada kita seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang isbagul wuduk, ya, membersihkan atau berwuduk dengan cara yang betul. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, agama kita adalah agama Islam, agama kita adalah milik Allah. Ya, agama kita adalah milik Allah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Itu asas yang mesti ada pada tiap-tiap pribadi yang menganut agama Islam. Kerana apa? Kerana Allah itu adalah Tuhan kita. Dia yang menetapkan, maka dialah yang akan menentukan sesuatu. Maka kita tidak ada pilihan dalam bab itu. Termasuk dalam bab wuduk, termasuk dalam bab solat, kita tidak ada pilihan, melainkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan itulah generasi yang awal yang dimiliki oleh Rasulullah ataupun para nabi peringkat awalnya, dan kedua para sahabat, dan diikuti oleh orang-orang yang mengikut rentak-rentak para nabi dan para sahabat. Jadi kita mengikut kaedah-kaedah yang mana kalau sesuatu itu Allah dah tetapkan, kita tidak ada pilihan untuk mengambil cara-cara yang lain. Okay? Dan yang kedua, kita melihat tentang ketetapan Allah itu adalah kebaikan, untuk kebaikan diri kita sebagai hambanya. Allah bila menciptakan hambanya, dia tidak cipta begitu saja. Ya, bila dia keluarkan produk dia tu, dia akan keluar apa yang perlu mendatangkan kebaikan kepada produk dia. Itu kaedah dia, nak senang cakap. Ya, berarti kalau dia tetapkan satu hukum hakam itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk kebaikan kita. Seperti government kita menetapkan, okey, COVID nampaknya dah mula, kan? Jadi diarahkan balik dengan SOP yang ditetapkan. Betul? Susah ke? Memang menyusahkan, kan? Kita rasa susah, tetapi untuk kebaikan kita. Betul? Ya, sampai kita tak boleh nak balik kampung raya, mula kita nak marahlah si fulan, kan? Tetapi itu semua untuk kebaikan kita. Walaupun ada orang-orang yang memang tidak dinafikan, ada manusia yang tidak selesa, namun dia kena akur akan arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kebaikan. Okey, undang-undang jalan raya, okey ke? Ya? Ya, okey, kan? Dia kata tak okey pula, kan? Memang okey untuk kebaikan kita. Adakah kerajaan nak ketatkan itu ini semata-mata tak ada tujuan, sedangkan dibuatkan itu semua untuk kebaikan kita. No parking, tidak boleh parking tak tentu arah, untuk kebaikan kita. Tak boleh potong traffic light, ya, untuk kebaikan kita. Itu semua adalah undang-undang yang ditetapkan. Ini kan pula Allah, ya, Allah telah menetapkan untuk kita kebaikan kita di muka bumi, ya, untuk kebaikan kita. Oleh kerana itu bagi saya beriman dengan ketetapan Allah. Saya tak akan bicara bila Allah tetapkan, mesti ada hikmah yang terkandung, cuma kita je yang tak tahu, ya. Baik, jadi kita melihat daripada ayat yang kita baca adalah ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu. Kita dah sampai mana hari itu? Tak bawa pula komputer. Raya, cuti apa, kan? Okey. Sa'idan tayyiban. Okey. Baik. Jadi kita telah membicarakan tentang sifat-sifat wuduk dan kita sekarang membicarakan sifat-sifat tayamum. Jadi wuduk tu secara kasar dah jelas.
begitulah. Ya, begitulah wuduk Rasulullah. Ingat ya, bila Rasulullah kata isbagul wuduk, cantik, elokkan wuduk, sempurnakan wuduk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia start, kita dah belajar start daripada basuh tangan, baca bismillah, niat tu sampai ke basuh kaki, maka kita dah jelas dalam bab itu, itulah wuduk Rasulullah. Kalau kita tengok orang buat apa sapu tengkuk, kan dia ambil lepas basuh telinga sapu tengkuk. Ada tak tengok? Lalu dia katakan sunat. Nampak tak bagaimana agama kan? Lalu bila dia katakan sunat, seolah-olah dia telah mensyariatkan agama, sedangkan agama ini perlukan fakta, dalil. Bila dia kata sunat tu, berarti dia mendatangkan daripada minda dia. Ya, mungkin dia ambil daripada tok nenek, itu lain cerita lah. Tapi siapa yang mengatakan sunat, berarti dia telah mengada-ngadakan sesuatu yang Allah tak tetapkan, dia tetapkan. Berarti dia kuat daripada Allah. Itu berkaitan dengan tauhid rububiyah tu, berbahaya sebenarnya. Okey? Dia kaedah dia senang je. Bila kerajaan tetap, kita langgar. Kita buat suka kita. Boleh ke? Ya? Tak boleh. Memang tak boleh. Itu kaedah dia, tak boleh. Kalau kena saman, jangan marahkan pihak tertentu. Salah kita. Begitu juga dalam bab agama, bila Allah tetapkan, kita tidak ada pilihan, ikut je. Jadi dalam siri berwuduk, dia tak ada sapu tu, maka tak ada. Dan dalam itu kenapa sakit tengkuk? Oh, tepuk. Itu saya baru dengar tu. Dia tepuk. Mungkin dia tu sakit tengkuk. Dia tepuk lah. Okey. Baik, okey, itu tak ada. Dan setengah orang bila ambil wuduk, bila dia basuh muka, dia pun ada baca-baca dia kan. Jadi kalau muka aku begini, dia mata aku dapat melihat wajahmu, lepas tu basuh tangan kanan, dapat ambil kitab tangan kanan. Itu semua pun tak ada. Ya, tak ada. Dah memang kalau kita ambil wuduk dengan sifat yang betul, insya-Allah benda-benda tu yang baik itu akan datang. Okey? Jadi kita ikut berjalan di atas manhaj ataupun jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Dan sekarang kita bicarakan tentang berkaitan dengan tayamum. Okey? Tayamum. Saya bacalah ayat ni dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki, yakni buku lali. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Okey? Baik, ayat ini memang jelas sejelas-jelasnya tujuan yang Allah bagikan kepada kita adalah untuk pembersihan diri kita. Tetapi yang menarik dalam ayat ini ialah pengabdian kita kepada Allah. Ikut ke tidak? Kalau ikut, kita tengok ya, berwuduk menggunakan air, sedangkan bertayamum menggunakan debu. Takkan sama bagi kita. Tetapi pada sisi Allah, yang paling penting adalah ubudiyah. Kita ikut arahan Allah. Itu yang paling penting. Kita tidak akan bicara. Kalau orang yang jenis bicara, dia akan bicara. Kenapa nak pergi ambil ganti wuduk dengan pasir, debu yang tak berpatutan pun. Dan kita katakan memang tak ada langsung. Ya, bayangkan seorang yang, maaf kata, seorang yang macam mana nak sebut, buat perbandingan dia. Apa nak buat perbandingan tu, susah tu, tak sabar. Sabar je lah. Okey, tak apa, kita lalu je. Baik, jadi arahan-arahan Allah ini merupakan satu arahan ubudiyah, yakni kita ikut je, berarti kita telah menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Okey. Pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada beza lelaki dan perempuan. Ingat, bila wahyu diturunkan, dia tidak membezakan lelaki dan perempuan, kecuali bila Rasulullah kata, okey, perempuan begini, lelaki begini. Itu dia. Maka dia terbeza. Seperti aurat lelaki pada musim ataupun pada waktu haji, dan aurat perempuan di waktu haji. Pakaian dia, yakni pakaian ihram dia. Dan lepas tu dia khaskan pula perempuan tidak boleh memakai sarung tangan dan berniqab. Dia khaskan pula. Okey, lelaki memang tak boleh pakai berjahit lah. Okey, dia asingkan. Kemudian yang lain-lain dia tidak asingkan. Faraid dia asingkan. Okey, kemudian apa lagi yang dia asingkan? Tak ada asing. Tak nampak yang asingkan. Okey, hukum haid memang tak asing, itu dah memang terasing dah. Mana ada lelaki haid? Okey. Okey, jadi jelas kepada kita bila disebutkan tentang mengambil wuduk, maka ikut. Laki perempuan sama. Tentang solat, cara berdiri, cara apa semua pun sama. Tidak ada beza. Ini dikatakan beza bila perempuan tu kaki kena rapat, ya, bila sujud tu dia ni tak, tidak ada beza. Semuanya sama. Kenapa? Rasulullah tidak mengasingkan, membezakan antara satu sama lain. Baik. Kemudian kita lihat pada ayat idza kuntum wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. yakni apa dia, jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah, dan jika kamu sakit ataupun musafir ataupun keluar daripada tandas ataupun menyentuh perempuan. Rasanya kita dah bahaskan tentang sentuh perempuan. Ada persoalan? Tak ada. Masya Allah, ya, pakai semua. Alhamdulillah, mahir. Falam tajidu ma'an. Saya harapkan bila ada kefahaman macam itu senang. Pergi ke Mekah ke waktu haji nanti tak menjadi masalah. Okey. Falam tajidu ma'an, kamu tak dapat air, maka bertayamumlah sa'idan tayyiba, debu yang bersih. Okey, di sini debu yang bersih. Kita dah bicarakan tentang debu ni, ya, apa juga yang macam negara kita ni banyak debu, merata debu, kat dinding pun ada debu, ya. Dan kalau yang sekarang ada jual debu-debu pun boleh guna. Okey, tak menjadi masalah. Jangan beratkan. Okey, kemudian bila ada debu tu dan kita dah terang macam mana kita letakkan, sekali tepuk. Ya, lepas tu ketuk-ketuk, lepas tu tiup. Okey, tiup. Habis kita tiup habislah semua. Kan? Itu yang kita katakan pengabdian kepada Allah, jangan bicara. Kerana itu yang Rasulullah buat. Dia bukan nak apa, dia nak kita mengabdikan dia mengikut prosedur yang ditetapkan. Okey, kemudian kita sapu muka kita yang kita dah ni, sekali macam tu pun dah. Dia tak payah macam nak sapu ambil wuduk tu. Okey, sapu dah. Kemudian dia ingat istilah mustakmal tak ada. Ya, debu mustakmal katakan. Tak ada. Dan sekali tepuk saja. Kemudian tangan tarik ataupun macam tu, Settle. Mengikut satu riwayat.
Yang riwayat yang kita pernah baca tu dari Bukhari, dia tangan dulu baru muka. Dua-dua boleh. Tapi dalam perbahasan tu kita galakkan mengikut cara ayat tu, muka dan tangan. Okey? Kenapa tidak sampai ke siku? Boleh. Ustaz dengan ustazah cakap. Ustazah Yayasan Ta'lim. Aywa, cantik. Allah kata sampai tangan je. Dia tak sebut, tapi tang wuduk disebut sampai ke siku. Nampak tak? Ingat ya, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah takkan lupa. Dia takkan lupa. Bila dia arahkan begitu, bukan maksudnya dia lupa, ikut je. Okey? Jadi itu pasal kita buat sampai tangan. Cuma ada hadis yang berkaitan dengan ni, ada masalah sikit hadis tu. Yang dibuat oleh masyarakat kita, mazhab Syafi'i itu ada masalah pada hadis tersebut. Ya. Okey, tapi yang paling tepat begini. Tapi pastikan yang dikatakan bahagian ni dikenakan. Jangan atas je. Okey? Selesai. Alhamdulillah selesai. Dan barang siapa yang telah bertayamum, maka dia dirikan solat, hukumnya tidak perlu diqada lagi. Tunai, cash. Itu semua cash. Selesai. Okey? Jangan kata Allah nak kena qada lah, kena solat hormat waktu lah. Ingat ya. Ini satu istilah yang berat, solat hormat waktu. Ya, kita tahu jemaah Malaysia masyhur dengan solat hormat waktu. Tidak ada istilah solat hormat waktu di dalam hadis-hadis nabawi, kitab-kitab yang muktabar daripada zaman 3 kurun yang terbaik, tak ada. Walau cemas macam mana, walau teruk, adakah satu masa yang paling dahsyat ataupun paling kritikal seperti dalam peperangan? Ada ke? Masih lagi mereka lakukan solat cash. Ya, tunai. Paling kurang jamak dicampurkan. Ya, dia tidak ada pula nanti kita hormat waktu lah dulu. Kan? Tak. Ya, memang siapa yang solat hormat waktu, dia mati dalam keadaan dia tidak melakukan solat. Kalau apa juga masalah, kita boleh selesaikan. Itu pasal solat ni amat penting. Awal waktu dilakukan. Ya, kenapa? Kerana terutamanya bagi wanita-wanita yang dalam period apa semua tu kena ambil kira. Terutamanya dia dah tahu waktu dah nak period misalnya, dia kena solat awal waktu. Ya, baik. Jadi itu di antara perkara yang pentinglah kita ambil tahu. Jadi kita dah jelas dalam bab itu, dan dia tidak ada basuh kaki, sapu kaki, sapu kepala, hanya muka dan 2 tangan sampai ke pergelangan tangan saja. Selesai. Ya, nak. Tangan tu belakang je depan. Tak. Pasal depan tu dah diletak dia, tangan situ je. Ya Rasulullah buat. Okey. Dia satu tayamum, satu solat. Itu ada perbahasan. Tentang situ ada masalah istilah. Mereka kata dalam perbahasan tu, saya lihat dalam beberapa mazhab, ada yang mengatakan satu tayamum untuk satu solat fardu. Solat sunat tu tak menjadi masalah, tapi satu solat fardu. Dan ada yang mengatakan satu tayamum boleh, ya, berapa fardu pun tak menjadi masalah selagi dia tidak dibatalkan. Okey. Selesai? Okey, kita naik lagi. Bila disebutkan dalam bab ini berkaitan dengan wuduk dan berkaitan dengan tayamum, maka di sana ada satu perkara yang membatalkan wuduk dan membatalkan tayamum. Kita dah bahaskan belum? Dalam tu ada tak? Dalam catatan yang saya bagi tu. Okey, membatalkan wuduk. Dalam isu membatalkan wuduk pun kita dah belajar dalam bab ini. Cuma itu yang kita katakan, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah lebih menyenangkan, lebih tidak membebankan kita. Yang mana dengan di dalam bila kita faham Al-Quran dan As-Sunnah, dia mempermudahkan dalam banyak perkara. Pertama yang membatalkan wuduk kalau ikut ayat ini, ya, keluar salah satu dari 2 jalan, ya, qubul ataupun dubur. Apa juga bentuk yang keluar angin ataupun cecair, yakni buang air besar, air kecil, maka hukumnya batal. Okey? Dan keluar wadi, mazi, mani pun batal. Dan keluar apa pun termakan, keluar cacing juga kan? Dia tiba-tiba keluar cacing, kan? Batal. Kenapa? Bila disebutkan kiasan pada ayat ini, iza jaa au jaa ahadum minkum minal ghaib, yakni keluar daripada tandas. Okey.
Okey. Jadi perbahasan. Maaf kata bahagian yang perempuan punya ada isu macam keluar angin ke apa, itu pun ada isu juga. Kemudian yang kedua yang kita sepakat dalam bab ini, ya, kita ambil sepakat antara mazhab. Yang kedua ialah waktu tidur yang nyenyak, ya, dalam keadaan tidak tetap punggungnya di atas tempat duduk. Tidur yang nyenyak. Kalau tidur ayam kata orang, ya, itu tidak apa, tak menjadi masalah. Tidur atas tempat duduk itu pun ada perbahasan sedikit dalam mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i, tidur di atas tempat duduk macam ni kan. Kita duduk dalam kelas, kita tidur misalan, baru masuk kelas dah tidur, ya. Misalan. Okey. Tidak batal kalau mazhab Syafi'i. Tetapi ada isu berlaku, salah seorang imam mazhab yang besar ni, satu ketika hari Jumaat dia pergi ke masjid, waktu dia menunggu khutbah kan, menunggu tiba-tiba, biasalah kita duduk masjid kan, tengah-tengah tunggu khutbah, tengah khutbah pun kita tertidur. Dan orang sebelah dia ni tertidur dalam keadaan tidur yang berdengkur. Ui, ngantuk sangat tu. Tapi dia duduk. Tiba-tiba dia terlepas angin. Terkentutlah kan. Imam ni terdengar. Tak apalah, tunggu habislah khutbah. Bila habis je khutbah, lalu nak dirikan solat iqamah, dia kata, wahai encik, tadi encik tidur terkentut. Kan? Mana ada, dia kata. Dia dah tidur tak? Dia kata tak ada. Dan dalam mazhab Syafi'i dia kata, kalau tidur waktu terduduk, waktu duduk punggung tu tetap pada tempat duduk, dia tidak batal. Jadi ialah imam bukan jenis berbahas macam itu. Jadi dia dah tegur, dah lepas tanggungjawab dia depan Allah, tetapi lepas kejadian itu dia keluarkan fatwa dia bahawa kalau tidur waktu terduduk pun kalau dah berdengkur dahsyat, maka hukum batal. Disebabkan kejadian tu berlaku depan dia. Okey? Baik. Ini di antara perkara yang kita kadang-kadang tak berapa nampak kan. Tahu pasal kita tak terjun. Itu pasal kadang-kadang macam tuan-tuan dan perempuan dah pernah pergi luar negeri, semua sebenarnya itu main peranan dalam ilmu, menambah ilmu maklumat. Kita kenal masyarakat. Macam Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku pergi ke Yaman dan aku bertemu dengan nenek yang usianya 20 tahun. Nenek berusia 20 tahun. Apa cerita tu? Dia kahwin umur 10 tahun, dapat anak. Ya, anak tu masuk umur 10 tahun, kahwin, dapat anak, dah dapat cucu. Kan? Kalau umur dia 30, dah dapat cicit. Umur 40, piut dia. Lepas tu 50, piat. Kan? Banyak sangat anak cucu cicit dah. Tu dia zaman dulu. Berarti umur anak-anak perempuan berkahwin umur 10 tu adat pada zaman dahulu. Kita je. Ya. Dan di situ ada hukum hakam. Kenapa Rasulullah berkahwin dengan Aisyah umurnya 9 tahun? Ada hukum hakam. Bukan sahaja-sahaja kerana wahyu yang mengarahkan di sana menunjukkan wanita, kanak-kanak perempuan cepat mature dia. Itu waktu, ya, waktu usia yang begitu. Maka itu pasal Rasulullah kata pisahkan. Walaupun adik-beradik tak boleh tidur dalam satu bilik, satu katil, kena pisahkan. Satu katil lah yang dimaksudkan, satu katil tak boleh, kena pisahkan. Pasal masalah tu lah. Dan bila kita kaji balik, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia berkahwin. Sa'ad, ya, sahabat Nabi itu Sa'ad ibn Abi Waqqas berkahwin umur 11 tahun. Berarti kan, benda tu semua ambil kira lah. Dia ambil kira dalam syariat kita. Tetapi orientalis dia hentanglah Rasulullah kahwin umur 9. Kalau perkara tu tak betul pada zaman itu, maka Abu Lahab, Abu Jahal, siapa lagi yang jahat-jahat tu, ya, tentu dia hentam Rasulullah. Apa kahwin dengan anak budak-budak kecil? Tak, kerana zaman itu adalah adat kebiasaan. Okey. Baik. Yang kedua, yang ketiga, tadi tidur yang tidak tetap punggungnya, tidur yang terlena terus. Kecuali Rasulullah dia lain hukum dia. Yang keempat, tak ada bawa kertas tu. Ya. Yang keempat, kalau ikut mazhab yang keempat termasuk dalam bab tu gila. Ya, pengsan, gila, apa semua kategori tu. Walaupun sekejap. Apa ni, pitam. Pitam dia sedar ke? Pengsan.
Ataupun macam yang koma tu lama. Apa nama yang jenis apa yang penyakit apa, sawan. Sawan tak boleh akak Ingatlah yang sawan ni dia memang berbahaya sangat-sangat. Walaupun masak dia kena ada monitor. Pasal saya terbaca akhbar tu, mak dia sakit, dia pula ada sawan tapi dia nak masak untuk maknya kan. Di Indonesia lah berlaku. Tiba-tiba maknya je bau hangit. Apa hangit ni? Anak aku masak, tengok-tengok kepala dia dah ke dalam kuali. Ini dia antara perkara yang kita ada pelajar sekolah kami dulu bercerita seorang tu. Memang kalau mandi sungai pun air hak lutut kita sentiasa tengok pergerakan dia. Dia tak boleh jatuh, lemah. Memang dia tak sedar. Ya, panjat pokok kita tak bagi. Ya, budak tu perempuan kan. Kita takut dia kena jatuh. Bahaya. Pasal pernah berlaku. Kita waktu dia sakit tu, kita bawa hospital. Dia tak sedar. Bawa sampai GH dulu, dia gombak sampai GH, sedar pula kan. Dah sampai sedar. Tapi nak cerita, dia jadi tak sedar, berbahaya sangat. Okey, yang tu kategori batal lah sembahyang. Okey, sawan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dia sebut menyentuh wanita. Disebabkan ayat ini dia mentafsirkan menyentuh wanita itu batal. Sedangkan kalimah lamastumun nisa ini diterangkan oleh para ulama melalui 3 hadis Nabi yang kita pernah terangkan. Ya, maka daripada 3 hadis itu, pertama Rasulullah sujud, Rasulullah tolak kaki Aisyah, Aisyah angkat. Okey, itu satu. Lepas tu Aisyah memegang mencari Rasulullah, dia cari-cari terpegang kaki Rasulullah tu. Yang kedua, tapi mereka masih membahaskan mungkin dalam berlapis. Ya, pasal mereka tak duduk negeri yang panas kan. Kalau musim sejuk mungkinlah, kalau musim panas orang tak pakai selimut macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga yang kita katakan bahawa Rasulullah bila nak pergi, kadang-kadang dia nak pergi ke masjid ataupun ialah masjid dekat rumah dia tu, maka dia mencium isteri-isteri dia. Okey. Jadi di situ kita katakan bagaimana nak melapik pula kan kalau nak cium. Okay, maka di situlah yang menguatkan hujah mengatakan menyentuh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini, maaf kata, jima'. Okey, baik. Selesai masalah. Maka di sini datang, dan saya berpegang tidak membatalkan sembahyang kalau sentuh begitu. Namun saya hormat, kita hormat, ya, jangan berdebat. Kita hormat mazhab-mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i mengatakan batal. Okey, kita hormat. Jangan kita nak berdebat. Saya nasihat, kita belajar bukan untuk berdebat. Okay, kita berdiri. Yang mana dekat dengan dalil, yang kuat dalil, maka kita berdiri. Okey, selesai. Dan saya ingatkan bahawa kalau saya salah pun tegur, bagi tahu ustaz dalil pernah gini. Kerana ada jemaah yang tegur, alhamdulillah kita terima. Bila ada dalil, alhamdulillah. Bila ada dalil, saya takkan melangkah lebih daripada dalil, berdiri bersama dalil. Okey, baik. Yang ke berapa dah? Ke-6. Okey. Okey, itu buat kurungan ini mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i. Hambali dengan Hanafi dia tak batal lah sembahyang. Yang ke-6, makan daging unta. Hadis jelas mengatakan makan daging unta. Bila sahabat tanya, bagaimana makan daging unta, adakah perlu berwuduk? Rasulullah kata berwuduk. Di situ datang qaul bahawa makan daging unta membatalkan wuduk. Tapi alhamdulillah kita orang Malaysia tak ada daging unta. Tak kisah. Okey. Tak kira apa juga unta. Ya. Unta sejenis je lah. Mana ada unta lain. Maksudnya kalau unta Mongolia ke, unta yang negeri-negeri yang selain daripada Arab lah, maka hukumnya batal. Okey. Tapi mazhab Syafi'i tidak batal. Okey. Dan tak kisah pun pasal benda tu tak ada di Malaysia. Yang ke-7, murtad. Murtad secara automatik batal. Okey. Ini berkaitan dengan yang membatalkan wuduk dan tayamum. Tayamum nak tambah lagi. Okey. Wuduk, apa yang batal wuduk maka batal pada tayamum. Tetapi tayamum itu ditambahkan lagi. Yang pertama, tambahan untuk tayamum bila jumpa air yang boleh digunakan. Maksud sesuai. Kalau jumpa air aku dahaga, ya, mana dulu, wuduk ke minum?
Minum dulu kan. Habis minum pula, bila dahaga habis terus. Okey, maksudnya yang cukup untuk digunakan. Satu. Yang kedua, bila tadi batal macam mana? Jumpa ayat ya, hilangnya darurat ataupun perkara yang melarang sampainya air, macam orang yang sakit. Ya, orang sakit yang tak boleh kena air, maka dia bertayamum. Tapi bila dah sihat boleh. Okey? Baik. Itu saja tambahannya. Okey, baik. Okey, jadi kita dah, alhamdulillah dah jelas dalam bab ini. Muntah tak membatalkan wuduk. Keluar darah daripada tangan, kaki ke apa ke, tak membatalkan wuduk. Apa lagi? Pening-pening sikit tak batalkan wuduk. Okey? Makan tak batalkan wuduk. Ada budak-budak kan, kadang-kadang saya dah makan ni dengan batal. Tak batal. Ya. Baik. Ustaz, ada sikit darah. Darah ni najis ke? Okey, dalam ayat Quran bila dikatakan darah itu, maksudnya darah tu najis untuk dimakan. Dimasukkan dalam mulut. Dia bukan najis maksud menghalang daripada melakukan solat. Dia tak, hukum dia tidak najis dari sudut tu. Nanti kita akan sampai ayat berkaitan dengan hukum darah tu. Rasa ayat yang lepas dah kita terangkan. Pasal masyarakat jahiliah macam masyarakat Sarawak, dia kadang-kadang diminum darah, itu hukum dia najis. Najis. Tu pasal bila sebut alkohol tu ada perbahasan lagi tu. Ya, alkohol. Pasal apa? Ibnu Abbas, dalam kisah Ibnu Abbas selepas melakukan penyembelihan korban, maka dia dengan baju ada darah tu, dia pergi solat. Itu satu. Dan dalam riwayat yang lain, para sahabat yang telah membuka fatul pembukaan negeri-negeri Islam tu, selepas berjihad, bila mereka menang tu, ya, mereka melakukan solat dalam keadaan darah masih ada lagi melekat. Itu menunjukkan darah tadi. Tapi pada mazhab Syafi'i tak boleh. Dia tidak boleh sebesar tudung botol ni, saiz darah, darah nyamuk apa semua tu kan. Asalnya tak jadi masalah. Ustaz, dalam notes yang Ustaz bagi tu ada yang membatalkan tayamum nombor 3 tetap habis waktu solat. Habis waktu solat. Itu yang menjadi perbahasannya. Tapi bila kalau habis waktu solat itu, yang jadi perbahasan boleh ke bawa solat lain tu, itu perbahasan sedikit lah. So mana yang jumpa yang berat tu ke jumpa, Kita kata buat yang lain lah, itu yang betul. Okey, baik. Kemudian kita saksikan apa yang Allah katakan. Pertama, saya beriman dengan ayat ini. Allah katakan apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Itu tujuan Dia. Ya, Allah nak membersihkan kita, Allah nak menjadikan kita iman kita sempurna dan ketaatan kita sempurna, ya, dan itu di antara sifat nikmat Allah kepada kita. Jadi Allah bagikan semua itu adalah untuk kebaikan dan kesihatan diri kita. Berbandingkan, ya, dalam bab ini orang-orang yang tidak menggunakan alat-alat ini sebagai alat untuk membersihkan diri, maka dia rugilah. Oleh kerana dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, bayangkan jika seorang itu berada di tepi sungai dan dia mandi 5 kali sehari, bersih tak? Ya, bersih. Datang hukum hakam di situ, orang Malaysia ambil kena mandi tiap-tiap kali nak solat. Saya kecil-kecil boleh kata nak solat, mak suruh mandi. Oh, rupanya dekat sini kita katakan. Tak, itu bukan syarat dia.
Ya, tapi Allah nak menceritakan melalui lisan Rasul bahawa bila seseorang itu sentiasa dalam keadaan yang begitu, dia bersihlah, sentiasa dalam keadaan bersih. Baik. Ini di antara perkara yang penting yang mana bagi saya Allah nak menjadikan, nak menyempurnakan nikmat dia kepada kita dan menjadikan kita ini di antara hamba-hamba yang tahu bersyukur kepada Allah. Baik, kita sambung balik ayat yang berikutnya. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dan ingatlah kurniaan Allah kepadamu, perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi-isi hatimu. Baik, dalam ayat ini membicarakan satu perkara yang besar, perjanjian, iaitu perjanjian yang akan mendengar dan mengikut Nabi, yang mana Allah katakan, dan ingatlah kurniaan Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Dalam perbahasan ini, ulama tafsir membahaskan apakah maksud perjanjian itu. Ya, perjanjian yang bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah telah mengambil perjanjian antara kita dengan dia. Kita cuba buka di dalam surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf ayat 173. Ini di antara perjanjian kita. Tuan-tuan dan perempuan, perjanjian kita ini kita dah ambil sewaktu kita di alam roh sana. Perjalanan kita, okey, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, ya, hidup kita Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apabila ahli neraka mengatakan, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Okey, fa'tarafna bi dzunubina. Okey, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Wahai Tuhan, sesungguhnya kamu telah matikan kami 2 kali dan hidupkan kami 2 kali. Ini perjalanan hidup kita. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Kita gabungkan. Begitu. Mati, hidup, mati, hidup. Okey? Boleh faham? Okey. Amat tanah senata ini, kamu matikan kami 2 kali. Okey? Mula-mula kita mati. Okey. Lepas tu kita hidup. Lepas tu kita mati. Lepas tu kita hidup. Okey. Mati pertama, mati kedua. Rabbana amattana snataini. Wahai Tuhan, kamu matikan kami 2 kali. Sekali, 2 kali. Wa ahyaitana snataini. Kehidupan pertama dan kehidupan kedua. Ini punca bila ahli neraka dah duduk dalam neraka, dia dah menyesal sangat-sangat. Ya Tuhan kami, kamu telah matikan kami 2 kali dan hidupkan kami 2 kali. Tujuannya, ya Allah bagi kali ketiga pula. Pasal kami nak buat betul-betul. Kan? Ini dia. Ulama tafsir mengatakan, mereka berkata kepada Allah, ungkitkan benda ni semata-mata mengharap mudah-mudahan Allah hidupkan kami kali ketiga, kami buat amal yang terbaik. Sedangkan mereka dah duduk dalam neraka. Okay? Okey. Jadi, mati yang dimaksudkan ini adalah di alam roh. Okey, alam roh. Kita tak akan ingat. Tak akan ingat. Memang tak ingat pun. Kak Sabah ingat? Tak ingat? Kain orang order betul lupa kan? Okey, baik. Sorry. Kemudian, hidup kita. Ni dia hidup. Inilah yang ada sekarang ni. Hidup kita ni. Berapa tahun? Itu terpulang pada Allah, bukan pada kita. Okey? Tetapi hidup kita terbagi kepada satu alam rahim. Okey? Alam rahim. Kemudian, ini perjalanan kita ni. Lepas tu, alam nazar. Rupanya alam nazar dikategorikan
kita berada di dunia tapi dia dah ada alam lain. Alam rahim kita dah ada dalam dunia tapi dalam perut ibu. Sama tak? Okey. Sama tak ni? Tak sama kan? Alam perut ibu tu. Dia makan cara lain, bernafas cara lain, semua cara lain. Okey. Baik, tengok ya. Boleh tak kita katakan kalau alam perut ibu tu dah lain, ni kan pula alam dalam kubur. Yang sampai orang kita ni duk kata alam kubur tu lebih kurang macam hidup kita di sini. Mula bila hari raya roh tu nak balik. Kan dia datang macam tu, otak dia fikir macam tu. Roh nak balik, buat apa nak makan lemang. Okey. Baik. Ini kita bahaskan ya sikit-sikit. Alam rahim, alam perut ibu kita dah tahu paling kurang 6 bulan. Dan paling banyak 9 bulan plus sikit lah. Okey, tu dia. Ada pun cerita Nabi Imam Syafi'i mak dia mengandung 3 tahun, tu semua penipu belaka. Semua cerita tak betul. Okey. 6 bulan ini berdasarkan penafsiran Saidina Ali pada ayat Al-Quran. Ya. Tapi 6 bulan ni dalam keadaan kalau lahir memerlukan kekuatan. Dia sudah apa ni? Pasal dia boleh hidup tapi memerlukan kekuatan sampingan untuk dia hidup. Okey. Dan 9 bulan ni dia dalam perut ibu. Okey. Kalau kurang 6 bulan tak ada harapan, mati biasanya. Okey. Dan di sini Rasulullah dah tetapkan tempoh dia. Apa dia? 1 sampai 60 ke 70. Sedikit sangat yang melepasinya. Okey. Untuk umat Muhammad. Okey. 1 tahun itu pun di tengah ni berapa ramai yang kita telah menyaksikan yang dah mati. Okey. 60 ke 70. Ini umur kehidupan kita. Dan sedikit sangat Rasulullah kata yang melepasinya. Berarti kalau lepas ni apa berlaku? Pertama, sakit-sakit dah. Betul? Ini pun dah sakit-sakit. Orang perempuan sakit lutut punya. Yang kedua, nyanyuk. Okey. Ini penyakit besar ni. Ingat ya, kalau bukan anak yang soleh menjaga kita, berat ni. Nyanyuk ni. Tak boleh. Nyanyuk menyedihkan, menakutkan. Oleh kerana tu Rasulullah minta kita berdoa supaya tidak kembali kepada kanak-kanak alam nyanyuk. Ya. Okey. Clear? Habis dah. Okey. Jadi 60-70. Berarti umur matang kita ni, orang kata kalau kelapa, durian, ya, digugur lah. Tu. Dan gugur itu seperti mana kita juga bila dah ada macam usia yang begini, kita pun gugur. Ya. Tak tahu siapa dan tak tahu bila. Okey, baik. Selesai. Jadi di sini ada satu alam yang masih lagi di alam dunia, ya, yang disebutkan alam nazak. Dan alam nazak ini kita nampak mak ayah kita dulu kan, tapi dia dah tak nampak, dia tak fikir dah kita. Kerana apa? Alam nazak ini adalah satu alam yang kita berdiri dengan dalil. Bukan senang ni. Alam yang Rasulullah kata syaitan last datang. Syaitan waktu ni dia last datang. Dia cuba nak goda kita, cuba nak sesat kita. Macam mana wallahu alam, hadis yang kata datang bentuk mak, ayah kan, semua tu tak sahih. Ya, tetapi dia datang, dia nak goda. Lepas tu dia ada waktu dia. Last stop. Bila stop tu dia dah tak boleh datang. Yang datang apa dia? Mula datang amalan soleh. Amalan yang dia nampak dia kurang, dia beramal dulu mula datang. Sedekah yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 datang. Nampak sedekah tu datang. Dan nampak akidah tauhid tu datang. Itu yang Fir'aun waktu lemah tu mengatakan aku beriman dengan Allah. Itu semua orang kafir kena. Ya, akidah tu datang, tauhid tu datang yang menyebabkan mereka nak beriman tapi dah tak boleh. Inilah waktu dia. Ya, amalan soleh datang, apa semua datang waktu ni. Anak-anak datang dia tak kisah dah. Dia tak kisah pasal apa? Waktu inilah amalan dah dinampakkan, apa lagi nampak? Malaikat datang. Malaikat datang. Ya, bila malaikat datang, malaikat apa yang datang? Tak. Sebelum malaikat maut ada malaikat yang lain datang. Dia mengikut amalan itu. Kalau orang soleh, kita ambil ni, orang yang tidak soleh.
termasuk orang kafir lah. Okey. Orang soleh pertama, selepas mula syaitan datang, ni semua datang, syaitan datang. Syaitan datang. Okey, sama. Kemudian amalan soleh datang. Okey, amalan soleh datang. Kita tengok sikit, kita baca sikit amalan tu. Simpankan ayat yang surah Al-A'raf ni. Ayat yang ke 172. Buka surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun juzuk yang ke-28. Surah yang ke-63. Ayat yang ke-10. Siapa ada handphone boleh buka kalau yang tak ada Quran. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 10 Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Nampak tak? Ayat ni adalah yang disebutkan ayat berkaitan alam nazar. Dia minta, ya Allah, tangguhkan aku waktu yang dekat. Kenapa? Amalan soleh itu dinampakkan yang terbaik bagi orang ni adalah bersedekah. Dia mungkin dah beriman, tetapi dia kurang di sudut sedekah, kurang di amalan-amalan yang tertentu lah. Tetapi yang ni, amalan ni seolah-olah mengisyaratkan untuk mendapatkan husnul khatimah dikaitkan dengan sedekah. Okey. Lalu dia minta Allah tangguhkan. Berapa lama nak? Kamu dah dibagi 50 tahun, 60 tahun. Berapa lama nak? Berapa lama? Tak sabar nak tambah berapa lagi? Ya? Berapa lama nak? Setahun? Tak. Sebulan? Tak. Seminggu pun tidak. Berapa? Ingat ya, nak kejap je. Nak kejap, Allah segarkan dia balik. Okey, pertama, apa Allah katakan dalam ayat ni? Aku nak melakukan amal yang baik. Apa dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah. Okey, mana harta aku punya maklumat? Okey, aku wasiatkan ni, wasiatkan ni sini. Ya, tulis dia, sedekahkan. Astagfirullah. Amal soleh tu, astagfirullah pun dah melengkapi siri amalan yang soleh. Itu je, berapa second enggak? Itu je dia nak time dia. Subhanallah, dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak cukup. Tiba-tiba nak waktu yang singkat. Apa Allah katakan? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Timing di sisi Allah syak. Dia tak ada disebabkan kamu ke, tak ada. Sampai masa habis, maka di situlah datang penyesalan. Nak tengok Fir'aun yang dah mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha besar. Jom kita tengok surah Yunus. Apa dia cakap? Itu semua berlaku di waktu nak mati.
Nauzubillah min dzalik. Kita minta lindung Allah. Okey, dalam surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk ke-11, ayat yang ke-90. Tengok ya, Fir'aun, kekayaan dia, kekuasaan dia, ini di antara contoh yang begitu dahsyat lah. Tapi bila nak mati, tengok apa berlaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum mati ni dia dah bunuh ya ahli-ahli sihir tu. Selepas dia mengaku dirinya Tuhan yang berkuasa, dia bunuh ahli sihir dan dia serang, dia nak tangkap ni pengikut-pengikut Musa, nak seksakan kan, dia menafikan dia sebagai Tuhan. Kita lihat apa kesudahannya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami membenarkan, memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku beriman bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang menyerah diri. Muslimin, maksudnya menyerah diri. Fir'aun mengaku dirinya Islam. Dahsyat ya. Waktu bila? Ni dia waktu nazak. Tu pasal dua waktu ini taubat tidak akan diterima. Waktu nazak, kalau ikutkan kaedah ni, Fir'aun telah mengatakan kalimah yang cukup, terus boleh masuk syurga. Tapi dia sebut di waktu dah nazak, nyawa dah sampai kerongkong. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita ni ada waktu lagi istighfar. Sambil duduk pun macam ni pun boleh beristighfar. Manalah tahu istighfar itu diterima oleh Allah, besar pahala dan melepaskan dosa kita. Ya, nampak tak Fir'aun? Fir'aun ini dah menyaksikan beberapa perkara. Kita baru sampai amalan. Baru nampak amalan terbaik di sini ialah bab tauhid. Fir'aun mengatakan la ilaha illallah, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Berarti mengaku la ilaha illallah. Tapi diterima? Tak diterima. Kesian. Ya, na'udzubillah. Tapi ingat, ayat ini mengisyaratkan kita kena kesiankan diri kita sebelum sampai pada waktu yang begini. Taubat, istighfar, bertaubat. Masya-Allah. Ya, dia mengaku dirinya beriman kepada Allah tapi dah tak terima. Okey, baik, kita lihat. Amalan soleh dinampakkan. Dan sudah tentu bila lihat bab tu tauhid, sini semua orang kafir nampak, dan orang beriman. Ingat ya, masalah tauhid kita ni, kalau kita tak ikut cara Rasulullah, sakit kita. Ya. Yang kedua, barulah amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan solat yang lain. Okey? Baik. Kemudian, yang ketiga, siapa yang datang? Malaikat. Malaikat. Dia bukan malaikat seorang, bukan malaikat maut. Ada malaikat lain yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bara' Ibn Azib, menceritakan siapa yang datang. Kalau orang tu beriman, maka malaikat yang pakai pakaian putih, mukanya ceria, baunya harum, dengan membawa kain kafannya sendiri. Dia bawa kain kafan dia sendiri. Maka dia duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Maka malaikat-malaikat nak menyambut roh yang baik ini. Okay. Kalau orang tu tak baik, ini malaikat yang baik. Malaikat memang baik, tapi malaikat yang apa nak sebut, untuk orang
soleh. Okey, untuk orang yang baik. Ini malaikat untuk orang yang tak baik itulah. Dia datang dengan pakaiannya hitam, baunya busuk, mukanya bengis, dengan membawa kain kafan yang hitam dan busuk. Dia duduk kiri dan kanan, jauh mata memandang. Tu pasal waktu tu bila berlaku macam ni, orang yang berada di alam nazak ni, ya, dia dah tak nampak kita datang pun dia dah tak kisah. Pasal apa? Dia sedang menyaksikan satu benda yang tak pernah dia tengok. Macam mana bentuk ni kita pun tak dapat gambar. Tetapi kita biasalah kalau kita nampak satu benda yang kagum, yang tak pernah kita tengok, kita tengok sampai penghujung kan. Betul tak? Ya, tengok orang tegur ke pun kita buat tak kisah je. Okey, macam itulah keadaan ni. Dia tengok tang situlah yang Rasulullah ajar. Ya, perkara yang menarik dalam bab itu apa dia? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang nak mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Berarti ini dalam proses nak menuju alam yang terakhir ni. Maka kalau dia dapat sebut kalimah la ilaha illallah, selesai. Pasal dia tengah fokus tu, kita tak usah kejut dia me'ah mengucap me'ah, tak usah. Dia tak usah sebut mengucap, dia sebut terus la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Kok baru dia tersedar tu dia sebut la ilaha illallah, dah kita nampak mulut dia menguit kan, bergerak kan. Okey, maka di situ kita harap dia dah sebut la ilaha illallah. Jangan pergi duk tanya lagi. Nak tanya sakit ke apa benda kamu, tak usah, dah stop, diam. Biar dia berurusan dengan alam ni. Kerana apa? Okey, kita tengok man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapan dia la ilaha illallah, maka itu sifat ahli syurga. Tiba-tiba kita kacau, kita tanya yang lain, dia jawab yang lain. Kan? Dia jadi masalah. Okey. Baik. Sekarang dah nak sampai satu tempat, dah waktu itu adalah waktu kritikal, dan yang keempat barulah malaikat maut datang. Okey. Malaikat maut datang. Pada orang mukmin dia mengatakan, wahai roh yang baik. Yang baik, keluarlah dalam keadaan Allah redha dan suka. Kurang gitulah. Okey? Baik, kalimah ini adalah satu kalimah yang paling penting nak keluar daripada mulut malaikat ataupun malaikat ini menyambut kita. Ya. Bila malaikat semua dah duduk. Okey, ini acara kemuncak ni. Kita pun ajar talqin dia la ilaha illallah. Tu pasal tuan-tuan dan puan-puan, talqin bukan lepas mati. Talqin sebelum mati. Bila talqin lepas mati, dia dah tak ada fungsi dah. Dia tak ada kebaikan. Maksud tidak ada apa yang menyebabkan dia ni yang dijaminkan syurga. Okey. Maka bila disebut la ilaha illallah, maka malaikat maut ni datang. Dia ada ya dalam buku saya tu bagaimana mendapat khazanah syurga tu, ada cerita. Bagaimana amalan-amalan kita ni sebenarnya, ya. Sifat-sifat mati kita tu memang ahli syurga walaupun orang tak tahu. Ya. Kadang-kadang kita tengok orang tu mati dalam keadaan sujud kan. Tu dia ada yang baik lah, kita katakan baik, tak nafikan. Tapi kadang-kadang orang tu mati dalam jamban ke. Okey tu mati dalam jamban, itu tak. Mungkin dia ada sakit perut ke yang bentuk-bentuk ni kan. Yang mana menyebabkan dia mati dalam keadaan sakit bahagian perut. Dah memang baik. Kita je tengok tak baik kan. Lepas tu dia mati, adalah bentuk-bentuk tu. Ya, yang mana amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, bila kita tidur malam misalnya, kita mati malam tu, di antara husnul khatimah. Banyak-banyak, subhanallah, Allah bagikan kita banyak. Cuma kita tahu ke tidak, itu je. Ya. Baik. Di sinilah yang mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, bila seseorang itu suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dia. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Ya, siapa tak suka? Siap bernasyid pun, ya Allah, I love you kan. Ya. Bukan itu. Ya, bukan itu maksud dia. Tetapi waktu inilah bila seorang itu nak mati, malaikat datang, ya ayuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu. Roh yang baik ini memang nak keluar.
cepat-cepat. Dia hanya tunggu je. Buka aja kat mana kita. Okey, kalau kita nak mati kat mana roh kita keluar? Kat hidung. Umbun, otak. Ni kat nasiah. Ni nasiah. Yang disebutkan nasiah ni anak rambut ni. Okey. Maka bila masa dah tetap, pum keluar. Macam kita tunggu kat punch card tu. Nak habis kerja kan? Pum, terus keluar kan? Macam itulah. Roh yang baik, bila ditetapkan masa dia dah nak keluar, zoom dibuka ni, terus dia keluar. Dalam hadis tu mengatakan, roh itu keluar daripada dirinya seperti mana air keluar dalam cawan. Macam tu dia keluar. Laju dah? Itu, laju. Pasal roh tu dah gembira. Roh tu dah suka. Kenapa? Allah suka untuk bertemu dengan dia. Terus malaikat yang tadi tu terus sambut roh tu dan letak dalam kain kafan dalam penuh kelembutan dan terus bawa. Ingat ya, saya cerita seperti mana hadis, dan teknologi di sisi Allah canggih. Ya, jangan tengok macam kita angkat, nak naik ke atas, apatah lagi malaikat, kelajuan cahaya. Ya, puk, 1 detik, 1 second je dah sampai kat mana dah tahu. Okey? Baik. Maka diletakkan dalam kain kafan yang baik itu, dibawa ke langit dan haruman itu berlaku. Ya, hanya manusia dan jin je yang tak berbau. Kalau kita bawa taruh lalu kat kubur, bau apa? Bau wangi dah tegak rumah. Jadi penakut, kan? Itulah masalah kita. Saya ingat sebelum cuti baru ni nak bawa pelajar ke kubur. Nak hilangkan perasaan takut mereka. Tapi tak dan pula. Okey, baik. Nampak ya? Jadi roh yang baik ini keluar dalam keadaan Masya Allah, disambut. Malaikat sambut, bawa sampai ke muncak, ya, ke atas sana. Okay, kita berhenti kat situ dulu. Dan roh yang tidak baik ini pula apa berlaku? Roh yang tidak baik ini, ya, bila didatangi oleh malaikat-malaikat yang pakai pakaian hitam, mukanya muka yang bengis dan baunya busuk, lalu dah duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Ingat satu, ya, ini teknologi di sisi Allah. Seperti mana disebutkan hadis saya beriman. Jangan sangka lambat-lambat macam itu. Tak, ini malaikat dan program di sisi Allah. Ya, di sisi Allah. Bagi saya beriman, kelajuan itu semua diambil kira, ya, di sisi Allah punya cara. Pasal kadang-kadang orang baca, boleh ke macam habis orang accident macam mana kan? Itu otak kita. Bila dah masuk alam ghaib macam tu, kita tak mampu melainkan beriman saja. Okey, baik. Maka datanglah malaikat maut. Ya, malaikat maut dengan nama malaikat maut Israel, yang digunakan Israiliyat. Datang daripada Israiliyat. Ya, dalam hadis dan dalam Quran disebut malaikat maut. Okey, kita guna dengan nama malaikat maut. Maka datanglah malaikat maut sambil mengatakan, wahai roh yang jahat, ya ayuhan nafsul khabitha, wahai roh yang jahat, keluarlah kamu dalam keadaan Allah murka kepada kamu. Agak-agak nak keluar. Roh tak nak keluar. Dia dengar Allah murka terus tak nak keluar. Itu tak tahu lah. Kalau itu tafsir sendiri. Tak berani nak kata. Okey. Roh tak nak keluar. Kerana dia tahu kalau keluar akan berlaku. Tetapi ingat, di sisi Allah timing sharp, punctual, kena keluar waktu itu. Dia tak nak keluar. Baik. Lalu Allah ceritakan roh orang kafir. Di antara disebutkan sini roh orang kafir. Okey, cuba buka dalam surah minta surah sebentar. Surah Al-An'am sebentar ya. Ayat berapa?
ayat ke-93. Okey, jumpa. Dalam Al-Quran berkaitan dengan roh ini ada 3 tempat. Ayat 93 surah Al-An'am. Satu, ambil dulu maklumat ni. Kita akan pergi ke satu lagi. Kemudian dalam surah Al-An'am 96. Surah 6. 93 ayat yang ke-27 surah Muhammad, surah 47. Ambil dulu notakan dulu. Surah Muhammad, surah 47, ayat 27. Okey. Dan yang ketiga surah Al-Anfal, ayat yang ke-50. Ada surah Al-Anfal, surah 8, ayat ke-50. Okey, mula-mula kita baca daripada surah Al-An'am dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini orang-orang roh-roh yang tak baik, terutamanya roh yang kafir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu apapun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, kerana kamu selalu mengata terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey? Malaikat pukul mayat tu depan kita, kita tak nampak. Itu yang dikatakan nazak tu adalah satu alam yang berbeza. Malaikat pukul roh yang tak baik, jasad, maksudnya roh yang tak baik itu untuk keluar, dia tak nak keluar. Tetapi dipukul kat mana? Okey, jom tengok surah Muhammad. Surah Muhammad tadi ayat apa tadi? 27. Okey, ayat 27. Tengok apa Allah katakan. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu
malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabutkan nyawa mereka seraya memukul muka dan belakang mereka? Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Sebab itu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Nampak tak? Dipukul depan, muka dan belakang. Okey. Habis dia baring macam mana? Itulah saya kata, benda ni iman. Dia tak boleh nak bayang. Kita tak boleh bayangkan macam mana malaikat tu sendiri, kita tak dapat nak bayangkan. Kita hanya mampu beriman. Okey. Mereka berada di alam nazak, dah dikategorikan alam yang lain daripada alam yang kita duduk. Mereka dah menyaksikan apa yang kita tak menyaksikan. Kita nak saksikan, ya, kita akan saksikan semua itu satu hari nanti. Nauzubillah min dzalik, daripada menyaksikan perkara yang menggerunkan. Okey, kita buka surah Al-Anfal. Okey, surah Al-Anfal tadi ayat berapa? Okey, 50 kita lihat. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, lalu dikatakan, rasakan olehmu siksaan yang panas membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Subhanallah. Ni dia kedudukan orang kafir, bagaimana nak mati. Tak nak keluar, tak apa. Malaikat yang akan memukulnya dan dia terpaksa keluar dalam keadaan zoom. Bayangkan, ya, bayangkan dia dah pegang roh kita ni. Benda ni agak menarik, ya. Roh kita, apa yang kita hafal, apa yang kita ni, perasaan kita, semuanya seperti komputer yang kosong. Allah installkan semua maklumat, zoom, ya. Okey, lepas tu dikeluarkan. Kenapa yang menarik itu, bila di akhirat nanti, ya, kalau insya-Allah mudah-mudahan kita semua ahli syurga, amin, ya, di dalam syurga dicabut perasaan cemburu, perasaan marah, dia hilangkan, dia delete dan zoom sampai kita kat sana tak ada benda tu, ya. Baik, jadi di sini mengisyaratkan kepada kita bahawa roh ini dipaksa keluar secara terpaksa, dan kita menyaksikan inilah alam dia yang disebutkan alam nazak, ya. Penentu syurga neraka kita. Ini dia. Inilah atau neraka kita. Kalau nak tahu, inilah tempat dia, penentu ni. Jadi oleh kerana itu Rasulullah kata mati seorang itu mengikut khatim dia. Kat mana kita bakal duduk. Kalau mati kita baik, maka kita ahli syurga, alhamdulillah. Tapi kalau mati kita problem, na'udzubillah. Ya, confirm. Di sinilah perjalanan akhirat bermula, di sini. Baik ke buruk di sini, di dunia lah. Ya. Kalau baik, alhamdulillah, zoom kata. Kalau akhirat tak baik, kita saksikan macam mana Fir'aun. Okey, buka surah Ghafir. Macam mana Fir'aun? Ni dinamakan alam barzakh. Dia tak dapat nak fikirkan melainkan dalam keadaan yang na'udzubillah min dzalik, kalau bagi orang yang tak baik. Surah Ghafir, buka surah Ghafir. Okey, surah Ghafir, surah yang ke-40. Ayat yang ke-45. Okey. Dalam ayat ni daripada atas tu sampai ayat 45 ada perdebatan orang yang beriman dengan ahli Fir'aun, orang Fir'aun ni. Jadi kita baca terus ke ayat 45.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Maka Allah memeliharanya, yakni orang yang beriman tu, dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Okay, nampak ya ayat ni? Inilah mengisyaratkan bahawa azab kubur itu wujud. Disebabkan kita tengok Fir'aun diseksa sebelum dia berlakunya kiamat, Allah kata akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalamnya. Jadi dalam kubur tu ada siksaan dan ada kenikmatan, dua perkara. Dan ingat, dia tak sama dengan di dunia. Ya, apa-apa dah masuk alam kubur, dah ya, tuan-tuan dan puan ni kena ambil kaedah ni berkaitan yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang roh. Ya, kita ni nak sebut roh, kadang-kadang kita mimpi mak ayah kita, okey, itu tak apalah, mimpi-mimpi. Tapi bila kita mentafsirkan roh tu cara yang tak betul, maka dia akan jadi benda tu lain. Ya, dia akan jatuh percaya pertama khurafat, orang kafir kata roh itu jadi hantu, kan? Kemudian itu bukan orang kafir, orang Islam pun. Saya alhamdulillah Allah bagi Quran dan sunnah. Saya ingat saya waktu kecil, walaupun ialah mak saya ustazah, dia paksa saya uruskan jenazah orang mati umur 10 tahun, 11 tahun tu. Pergi mandi kan. Dia pakcik kat situ pula nakal. Dia tahu budak-budak dia bagi bahagian kepala. Lah, itu mayat tu budak mati lemas. Keluar darah dia mengalir kat sini, kita dah menggigil kan. Jahat, nakal pakcik tu, bukan jahat, nakal kan? Dan saya pernah mandikan mayat waktu tu umur dalam 13 tahun 15 tahun. Lelaki tak solat langsung. Itu mana tu. Tapi memang solat Jumaat tak pernah tengok, surau dekat tak pernah tengok. Dia mati pukul 8 malam. Pagi dah bau bangkai. Selama ni saya uruskan jenazah tak ada bau, tapi dia ni bau teruk sangat. Dan dia pun tak siapkan kemian lah, setanggi ke apa tu kan untuk ni. Jadi bila kita nak mandi tu, oh ya Allah, kata bau kan, nak muntah. Tapi mandi jugalah, cubalah macam mana. Kita pakcik itulah kena nakal-nakal pakcik tu. Mereka pakai sabun tangan. Kita tak pakai sabun tangan. Dia kata sabun kan. Okey, sabun. Gosok kan. Gosok kan. Tak apalah, settle tu. Habis dah ke bumi apa, balik nak makan tengah hari. Ui, bau melekat. Oh, lepas tu baru tahu kan, bau melekat kat tangan. Bau dia di antara, yalah, dia mayat yang tak pernah saya uruskan selama ni sampai sekarang. Itulah mayat pukul 8 malam tu mati, 8 pagi dah bau sebusuk-busuk. Bau kuat. Pasal saya tengok pada tak solat dia lah. Na'udzubillah min dzalik. Okey, tak apa. Kat mana kita nak cerita ni? Dah, cerita mayat pun. Okey, berkaitan dengan roh. Ingat je, roh bila dia dah pisah dari tubuh badan, dah tak sama perjalanan dia. Ya, jangan kita tolak, keluarkan balik semua berkaitan dengan adat-adat masyarakat kita. Kerana bila kita kaitkan dengan cara adat-adat masyarakat kita, seolah-olah kita beriman dengan cara yang tak betul. Itu yang na'udzubillah, dia termasuk beriman alam ghaib. Penting tu. Ya. Tu pasal kena tolak siapa kata roh akan balik pada Syawal apa? 1 Syawal, tolak. Roh akan ada di kubur pada hari Jumaat, tolak. Semua tak ada. Melainkan bila ada datang fakta dalil daripada Rasulullah, kita terima. Tak ada, jangan pandai-pandai. Kenapa? Okey, kita lihat kategori roh.
Pertama, orang yang beriman ni, okey, dalam ikut kategori kita, pertama minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Okey, itu dia. Para nabi ini orang beriman. Dan orang kafir lah senang. Pertama para nabi. Okey, kita nak bicarakan ruh dia. Kedua para siddiqin. Tiga para syuhada. Empat salihin. Okey. Dan daripada orang soleh ni ia terbagilah orang mukmin fasik, ya, zalim, soleh ala qadar. Okey. Orang kafir ni dia kategori dia semua sama. Cuma kafir macam Abu Talib tu kafir baik, kafir yang jahat. Okey. Tu je. Orang kafir dia tak banyak. Dia dua tu je kalau ikutkan lah. Pasal apa kafir yang baik ni dia agak ringan siksa tapi kekal dalam neraka. Tapi kafir yang jahat yang suka sakit hati orang Islam ni, tu kafir jahat. Ingat ya. Siapa kafir yang walaupun di Malaysia sakit hati orang Islam dia memang jahat tu. Okey, yang beriman. Okey, roh para nabi, para siddiqin dan syuhada. Okey, ataupun roh para syuhada, para salihin. Itu terbahagi roh-roh dia. Orang fasik ni lah, orang yang berdosa-berdosa ni, yang baik, yang tak baik. Roh orang kafir seperti Firaun. Dah kita tak nak bicara panjang kerana mereka sentiasa diazab. Ya, roh orang kafir. Tetapi roh para nabi, okey, siapa yang boleh bagi tahu roh para nabi? Cepat. Bagi contoh melalui hadis. Cepat. Okey. Roh para nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nampak tak? Itu kedudukan mereka. Ya. Mereka masih lagi bertasbih walaupun di alam sana sebagai mengabdikan diri kepada Allah. Itu roh para nabi. Ya, kita lihat walaupun dia berada di alam nun yang di langit pertama, langit kedua sampai ke langit ketujuh yang diceritakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj dan Rasulullah menyembahyangi di Baitul Maqdis itu, semua itu tabiat roh para nabi. Ya. Kita tak mampu untuk bicara mereka ulama mengatakan mereka dalam keadaan sentiasa bertasbih kepada Allah. Ya, bukan beribadat tu sebagai memuji Allah, Allah berikan kepada mereka dalam bentuk begitu. Dan menarik sekali, roh para nabi dan para syuhada ni kita akan saksikan. Walaupun mereka itu dah di kategori roh, siapa yang dapat bertemu? Dan Allah berikan kepada Rasulullah dapat bertemu. Ya. Dengan siapa roh yang menasihati Rasulullah? Roh siapa? Nabi Musa. Kan? Asalnya apa yang dia nak ada nasihat Rasulullah? Solat. Tengok, tabiat roh tu masih lagi nak menasihati. Tahu tak? Roh para syuhada pun begitu. Nanti kita akan jumpa. Okey. Para nabi. Okey, settle. Roh dia. Kita boleh membicara roh para nabi dalam bentuk yang begitu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj terutamanya. Ya. Okey. Para siddiqin, dia termasuk dalam kategori orang yang soleh sebenarnya. Dan dia ada, kita tak dapat dalam hadis-hadis secara perinci. Tetapi roh para syuhada, okey, seperti mana yang diceritakan Ja'far bin Abi Talib, yang mana dia diberikan sayap berterbangan di dalam syurga sebelum syurga yang kekal abadi, syurga, dan seperti burung-burung, ya, dan disangkar ataupun di tempat burung yang warnanya hijau, ya, agak menarik dalam bab ni. Dan roh para syuhada kita akan saksikan dalam surah Yasin 1 dan surah Ali Imran 1. Ya. Okey, kita buka. Kita tengok kejap. Kita settlekan bab roh ni dulu. Kerana lepas ni tak nak ada kata roh jadi hantu lagi tau. Okey, buka surah Yasin dulu. Orang Malaysia rajin baca. Ya. Bagus apa insya-Allah. Okey. Surah Yasin surah yang ke-36. Kita lihat kepada ayat yang ke-25.
Ini kisah seorang pemuda, ya, yang dikatakan negeri Antakiyah, yang berdakwah. Waktu itu diutuskan seorang nabi. Maka nabi itu diutus, mereka ingkar kaum tu. Lepas tu Allah utuskan 2 nabi, mereka ingkar juga. Diutuskan 3 nabi. Subhanallah, 3 nabi terus. Mereka ingkar juga. Hanya beriman seorang lelaki. Ini dia, lelaki itu. Ya. Okey, inilah lelaki ini. Dan dia berani. Dia mengisytiharkan diri dia. Okey, kita lihat ayat 23. Ya, asalnya ayat tu bermula daripada ayat 13. Kita ambil ayat 23. 24. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarlah pengakuan keimananku. Bakti dahsyat. Pemuda ni dia berdiri depan-depan kaum dia, aku beriman dengan Allah. Ui, dahsyat ya. Bayangkan pada hari Taipusam tu, seorang bangun dekat kuil, aku beriman. Macam mana? Habis hancur, ya. Lalu dia dibunuh, ya. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah ke syurga. Ia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baik sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi keampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Tu dia. Ahli syuhada, orang yang mati syahid ni memang dia kalau boleh nak bagi tahu pada kaum dia kedudukan di dalam tu. Tapi tak boleh. Okey, kita tengok surah Ali Imran macam mana? Pada surah Ali Imran lagi jelas Allah ceritakan bagaimana para syuhada yang betul-betul ingin menyampaikan, tapi Allah yang sampaikan dengan ayat ini. Okey. Ayat surah Ali Imran ayat yang ke-169. Okey, kita habiskan ayat ni, kita stop. Wala ayat 169 ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa mereka tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okey, dia nak sampaikan berita seronoknya mati syahid ni. Farihi yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat yang dikurniakan, kurnia yang besar dari Allah, dan bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang beriman. Okey, tu dia. Jadi itu dia roh orang yang mati syahid. Selesai dah roh orang mati syahid. Baik, orang yang lain pula, orang mukmin yang lain, dia ada beberapa kategori yang Allah katakan melalui hadis Rasulullah, dicahayakan dalam kubur dan didatangi malaikat yang baik
dan yang dikatakan tidurlah seperti tidur pengantin ke tidur baby? Tidur pengantin kena kacau. Okey. Baik, ala kulli hal tidur yang selesa. Okey. Tetapi dalam kalangan orang beriman ada orang yang fasik, yang mana Rasulullah kata tidaklah dua orang ini menganggap, satu hari dia jalan kat kubur tu, dia kata tidaklah dua orang ini menganggap bahawa itu adalah perkara yang besar, melainkan dia anggap benda tu remeh. Pertama apa dia? An-namimah, ya, yang melaga-laga orang, mengumpat orang apa semua tu kan. Maka yang seorang lagi masalah buang air dia, problem. Maka Rasulullah kata mereka diseksa dua orang. Itu ni roh-roh yang begitu adalah seksaan mengikut amalan masing-masing. Itu orang yang beriman. Orang kafir full kena seksa. Okey? Jadi kita minta lindunglah, peliharalah untuk diri kita, dan di antara perkara yang dapat kita pelihara, jaga amalan kita, ibadat kita, dan terutamanya di antara yang disunnahkan untuk kita membaca apa, surah apa? Surah Al-Mulk yang dibacakan ya. Pada tiap-tiap hari sebelum tidur tu bacalah. Dan mudah-mudahan dia menjadi pelindung kita juga di dalam kubur. Dan solat kita, di dalam hadis ceritakan solat kita datang, Quran kita datang mempertahankan kita di depan Allah. Tetapi saya katakan masalah tauhid pastikan kena clear. Kerana 3 soalan yang akan ditanya dalam kubur, confirm kalau tauhid kita tak clear di dalam kubur. Ya. Wallahu a'lam bissawab, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Macam mana? Lupa nak bagi tahu, di antara satu perkara masyarakat kita yang perlu diperbetulkan, satu dia lupa nak cakap bahawa ajal, dia masih menganggap ajal tu datang bukan daripada Allah. Misalnya, lambatnya dia tu mati. Sebab apa? Saka. Salah tu, syirik tu. Saka tidak main peranan dalam bab cepat atau lambat mati. Allah yang menetapkan kematian. Cuma sebelum dia mati diseksa. Itu dia. Sebelum dia mati diseksa dengan amalan-amalan jin, syaitan dia tu. Ya, bukan disebabkan saka seorang tu lambat mati. Ingat ya, siapa yang katakan saka menyebabkan lambat, dia boleh jatuh syirik. Ya, berbahaya. Kerana Allah yang meletakkan ajal seorang tu. Okay. Boleh, tak ada masalah, Okay. Boleh, nak baca surah pun, khatam Quran boleh. Tak apa, insyaAllah. Saya alhamdulillah buku saya ringkasan ada adab tidur ya. Alhamdulillah baru semalam settle. Saya harapkan saya dapat printkan, kita sama-sama lah berkongsi macam mana nak tidur, cara Rasulullah yang boleh membawa kepada syurga lah ya. InsyaAllah kita cuba. Wallahu a'lam bissawab.